Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid ustazah sekalian? Diharapkan semuanya sihat dan bersemangat untuk meneruskan pelajaran kita pada petang ini, insya-Allah. Baiklah, bagi mata pelajaran tajwid pada hari ini, kita akan masuk pada pelajaran yang ke-9, tajuknya waqaf pada kalimah kalla. Baiklah, sebelum itu mari kita bersama-sama membacakan doa sebelum memulakan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kaedah waqaf pada kalimah kalla. Murid-murid boleh rujuk dalam kitab tajwid pada muka surat 33. Kaedah waqaf pada kalimah kalla terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama, harus berhenti pada kalla dan memulakan dengan kalla semula. Harus berhenti pada kalla dan memulakan dengan kalla semula. Yang kedua, tidak harus berhenti atau memulakan pada kalla. Tidak harus berhenti atau memulakan pada kalla. Kaedah yang ketiga ialah harus berhenti pada kalla tetapi ulang kalimah sebelumnya. Ulang kalimah sebelum kalla. Sekali lagi, yang ketiga, harus berhenti pada kalimah kalla tetapi ulang kalimah sebelumnya. Dan yang keempat ialah tidak harus berhenti pada kalla tetapi memulakan padanya adalah lebih baik. Tidak harus berhenti pada kalla tetapi memulakan padanya adalah lebih baik. Jadi ini adalah 4 bahagian kaedah waqaf pada kalimah kalla. Mari kita lihat pula kepada contoh-contoh ayat bagi setiap kaedah tersebut. Baiklah, kaedah yang pertama harus berhenti pada kalla dan memulakan dengan kalla semula. Harus berhenti pada kalimah kalla dan memulakan dengan kalla semula. Okey, kita lihat pada contoh-contoh ayat. Bagi kaedah yang pertama iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ahda kalla kalla sanaktub. Okey, jadi berhenti pada kalimah kalla dan memulakan bacaan pada kalimah kalla semula. Seperti yang mana ustazah baca sebentar tadi. Kalla, kalla sanaktub. Dalam surah Maryam ayat 78 hingga 79. Seterusnya yang kedua, Izza. Kalla, kalla sayakfurun. Jadi berhenti pada kalimah kalla dan memulakan bacaan dengan kalimah kalla semula terdapat dalam surah Maryam ayat 81 hingga 82. Yang ketiga, Fima taraktu kalla kalla innaha. Berhenti pada kalimah kalla, kemudian memulakan bacaan dengan kalimah kalla semula terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Yang keempat, syuraka'a kalla kalla bal huwallah. Berhenti pada kalimah kalla, kemudian memulakan dengan kalimah kalla semula terdapat dalam surah Sabah ayat 27. Summa yunji
pada kalimah kalla, kemudian memulakan bacaan pada kalimah kalla semula, terdapat dalam surah Al-Ma'arij ayat 14 hingga 15. Baiklah murid-murid, kita lihat contoh ayat seterusnya yang ke-6. Jannata na'im kalla kalla inna khalaqnahum. Jadi harus berhenti pada kalimah kalla dan memulakan bacaan dengan kalimah kalla semula, terdapat dalam surah Al-Ma'arij ayat 38 hingga 39. Contoh ayat seterusnya terdapat dalam surah Al-Mudaththir ayat 15 hingga 16, iaitu An azid kalla kalla innahu kana. Berhenti pada kalimah kalla, kemudian memulakan bacaan dengan kalimah kalla semula. Seterusnya contoh ayat yang ke-8 iaitu terdapat dalam surah Al-Mudaththir ayat 52 hingga 53. Suhufan munasyarah. Kalla kalla balla. Jadi harus berhenti pada kalimah kalla dan memulakan bacaan dengan kalimah kalla semula. Okey. Contoh ayat yang ke-9 pula terdapat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 13 hingga 14, iaitu Al-awwalin kalla kalla bal rana. Okey, jadi harus berhenti pada kalimah kalla, kemudian memulakan bacaan dengan kalimah kalla semula. Tadi Ustazah ada berhenti seketika pada perkataan bal. Kenapa Ustazah berhenti seketika pada perkataan bal? Kerana di situ ada hukum waqaf saktah, iaitu sin ni. Tanda sin ini iaitu apa hukumnya? Berhenti seketika tanpa menarik nafas yang baru. Okey. Seterusnya contoh ayat yang ke-10. Ahanan kalla kalla balla. Berhenti pada kalimah kalla, kemudian memulakan bacaan dengan kalimah kalla semula. Terdapat dalam surah Al-Fajr ayat 16 hingga 17. Dan contoh yang terakhir, yang ke-11, iaitu akhlada kalla kalla la yumbazan. Okey, berhenti pada kalimah kalla dan memulakan bacaan dengan kalimah kalla semula. Terdapat dalam surah Al-Humazah ayat 3 hingga 4. Jadi, contoh ayat tersebut adalah berkaitan dengan kaedah yang pertama, iaitu harus berhenti pada kalimah kalla dan memulakan dengan kalimah kalla semula. Seterusnya murid-murid, kita lihat pula kaedah waqaf pada kalimah kalla yang kedua, iaitu tidak harus berhenti atau memulakan pada kalimah kalla. Okey, terdapat dua contoh ayat bagi kaedah yang kedua ini, iaitu yang pertama terdapat dalam surah An-Naba ayat 5. Okey, kita lihat macam mana cara bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma kalla saya'lamun. Okey, teruskan saja bacaan, tidak harus berhenti atau memulakan bacaan pada kalimah kalla. Jadi teruskan saja bacaan murid-murid sekalian. Okey, begitu juga pada contoh ayat yang kedua dalam surah At-Takatsur ayat keempat. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Okey, teruskan sahaja bacaan, tidak harus berhenti. Seterusnya murid-murid, kita lihat pula kaedah ketiga waqaf pada kalimah kalla, iaitu harus berhenti pada kalla tetapi ulang kalimah sebelumnya. Harus berhenti pada kalimah kalla tetapi ulang kalimah sebelumnya. Okey, kita lihat ada dua contoh ayat untuk kaedah yang ketiga ini, iaitu yang pertama dalam surah Asy-Syu'ara ayat 15.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kalla fadhhaba biayatina. Jadi berhenti pada kalimah kalla, kemudian ulang kalimah sebelumnya. Jadi kalimah sebelum kalla ini adalah qala. Jadi kena ulang daripada kalimah sebelum kalla tersebut. Okey, lihat pula contoh yang kedua dalam surah Asy-Syu'ara ayat 62. Qala kalla inna ma'iya rabbi. Jadi harus berhenti pada kalimah kalla, tetapi ulang kalimah sebelumnya. Sebelum kalimah kalla, sama juga seperti atas, kena ulang daripada kalimah qala. Qala kalla inna ma'iya rabbi. Okey murid-murid, itu adalah dua contoh ayat bagi kaedah harus berhenti pada kalla tetapi ulang kalimah sebelumnya. Seterusnya, bahagian yang keempat dalam kaedah waqaf pada kalimah kalla iaitu tidak harus berhenti pada kalla tetapi memulakan padanya adalah lebih baik. Jadi tidak harus berhenti pada kalimah kalla tetapi memulakan padanya adalah lebih baik. Mulakan bacaan pada kalimah kalla tersebut adalah lebih baik. Okey, kita lihat pada contoh ayat. Terdapat 18 contoh ayat bagi cara ataupun kaedah yang keempat ini. Okey, kita lihat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla wal qamar. Okey, terdapat dalam surah Al-Mudaththir ayat 32. Jadi teruskan saja bacaan, tidak harus berhenti. Yang kedua, kalla innahu tadhkirah. Terdapat dalam surah Al-Mudaththir ayat 54. Teruskan saja bacaan, tidak harus berhenti pada kalimah kalla. Yang ketiga, kalla la wazar. Terdapat dalam surah Al-Qiyamah ayat 11. Teruskan saja bacaan, tidak harus berhenti. Yang keempat, kalla bal tuhibbunal ajilah. Okey, juga terdapat dalam surah Al-Qiyamah ayat 20. Yang kelima, kalla idza balagatit taraqi. Okey, terdapat dalam surah Al-Qiyamah ayat 26. Tidak harus berhenti pada kalimah kalla tersebut. Seterusnya, contoh ayat yang keenam. Kalla saya'lamun. Terdapat dalam surah An-Naba ayat 4. Yang ketujuh, kalla innaha tazkirah. Terdapat dalam surah Abasa ayat 11. Yang ke-8, kalla lamma yaqdi ma amarah. Terdapat dalam surah Abasa ayat 23. Yang ke-9, kalla bal tukadzibuna biddin. Terdapat dalam surah Al-Infitar ayat 9. Yang ke-10, kalla inna kitabal fujjar. Terdapat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 7. Yang ke-11, kalla innahum an rabbihim. Terdapat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15. Jadi ayat-ayat yang Ustazah bacakan tersebut tidak harus berhenti pada kalimah kalla. Teruskan sahaja bacaan. Yang mana kalau kita mulakan bacaan pada kalimah kalla ini adalah lebih baik. Seterusnya yang ke-12.
Kalla inna kitabal abrar. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18. Contoh ayat yang ke-13 ialah Kalla idza dukkatil ardh. Terdapat dalam surah Al-Fajr ayat 21. Yang ke-14, Kalla innal insana layatgha. Terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 6. Yang ke-15, Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 15. Okey, jadi ayat-ayat tersebut tidak harus berhenti pada kalimah kalla. Teruskan sahaja bacaan murid-murid sekalian. Okey. Tetapi kalau memulakan ayat atau memulakan bacaan pada kalimah kalla itu adalah lebih baik. Seterusnya yang ke-16 ialah Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 19. Yang ke-17, Kalla sawfa ta'lamun. Terdapat dalam surah At-Takatsur ayat 3. Dan contoh ayat yang terakhir iaitu Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Terdapat dalam surah At-Takatsur ayat 5. Jadi ayat-ayat yang dibacakan ini adalah contoh ayat berkaitan dengan kaedah waqaf, iaitu tidak harus berhenti pada kalimah kalla, tetapi memulakan bacaan padanya adalah lebih baik. Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Diharapkan semua murid-murid dapat memahami pelajaran yang telah disampaikan. Semoga jumpa lagi kita pada sesi pelajaran yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.